Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini sebenarnya aku terpaksa buat satu video prarakam, pre-recorded video supaya kita tak perlu untuk berjumpa secara online guna Google Meet sebab dia kadang ada yang tak available dan sebagainya. So, aku terpaksa lah buat video macam ni supaya dapat memberi sedikit penerangan ataupun briefing tentang program yang kita nak jalankan sama-sama lah, insyaAllah. Okay, basically ini adalah tips-tips secara ringkas yang aku gunalah. Mungkin orang lain dia punya cara lebih lain dan tapi boleh follow lah ikut kesesuaian kita lah. Mungkin boleh try, kalau mungkin tak berjaya mungkin korang kena tengok apa ni cara yang lain lah. Alright, benda pertama bila kita nak turunkan berat badan adalah no sugar. Okay, maksudnya tiada gula. Gula memang satu makanan yang diharamkan. Dalam kalau ikut program ni, gula memang diharamkan. Nasi boleh makan, tak ada masalah. Tapi no sugar, especially untuk minuman kita. Yang selalu kalau kita reflect balik apa yang kita pengambilan gula yang kita ambil dalam kita punya diet seharian. Bayangkan daripada pagi sampai kita dah minum teh tarik ke kopi ke yang manis. Lepas tu tengah hari pun kadang kita minum air manis. Petang lagi minum lagi. Malam kita minum. Bayangkan betapa banyak gula. Gula memang pada aku racun lah. So benda pertama yang korang kena buang adalah gula. Okey, bukannya senaman ataupun nak berdiet, no, gula. Alright. Kedua, puasa. Puasa ni aku bukan refer pada puasa wajib puasa Ramadan. Puasa ni sebab kita umat Islam dia banyak puasa sunat yang kita buat. Aku selalu amal lah ya, Isnin Khamis tu alhamdulillah so far tak pernah miss walaupun balik kampung. Isnin Khamis. So dia kena ada sokongan daripada keluarga ataupun isteri sebab dia yang akan nak bangun sahur. Kena sahur sebab kita puasa tak sahur nanti tak ada tenaga. Isnin Khamis kurang-kurangnya. And setiap bulan kita akan buat puasa hari putih iaitu 13, 14 dan 15 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Nanti aku akan announce dalam grup lah. Okay, hari putih ni ataupun Ayyamul Bid dalam bahasa Arab dia. Dan juga kalau rajin lah, ni alternatif kalau siapa memang dia suka puasa, kita boleh buat puasa Nabi Daud. Tapi puasa Nabi Daud ni kadang-kadang nak dikombinekan dengan Isnin Khamis ni agak susah. Sebab puasa Nabi Daud ni dia kena buat selang. Contohnya korang puasa Isnin, Selasa rest, Rabu puasa, lepas tu Khamis rest. So Khamis kita dapat puasa Khamis, so boleh pilih salah satu sama Isnin Khamis ataupun puasa Nabi Daud. Okey, tapi kalau dapat buat puasa Isnin Khamis dan juga hari putih pun dah okey. Dan kita ada juga kalau bulan Ramadan, bulan selepas Ramadan tu kita ada puasa 6. Puasa 6 kita boleh buat insya-Allah. Okey, lepas tu selain dia puasa, okey, aku selalu buat Isnin Khamis. Lepas tu aku hari yang aku tak puasa aku akan buat intermittent fasting ataupun IF. Kita panggil IF. Dia sebenarnya mula-mula aku dengar intermittent fasting ni, yang memperkenalkan aku adalah isteri aku lah. Aku agak skeptical because aku cakap ini puasa orang kafir sebab boleh minum semuanya. Tapi bila kita try, okey, ada nampak perubahan lah. Okey, perubahan daripada berat aku 100 lebih sampailah sekarang 80 lebih. Okey, intermittent fasting ni kita akan buat berselang-seli lah. Okay, maksudnya contohnya Isnin kita puasa sunat, hari Selasa kita buat IF. Waktu hari kita puasa sunat tu kita buat IF lah, kita macam biasa lah. Okey. Okey, intermittent fasting ni konsepnya sangat senang berbanding diet-diet yang lain. Kalau diet yang lain dia kena tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Intermittent fasting sebenarnya boleh makan apa saja kecuali gula lah. Okey, kalau nak makan apa makan, tapi dengan portion yang bukan kata portion tu kena sikit, portion tu ikutlah ikut kita punya keselesaan. Janganlah makan banyak sangat dan janganlah makan sikit sangat, makan yang mengenyangkan. Kita tak perlu puas untuk makan tapi kita kenyang untuk makan. Okey, dia ada banyak beberapa package lah. Okey, kalau korang boleh google sendiri, ada 16-8, 18-6, 21-3, 23-1. Maksudnya 16-8, 16 jam puasa, 8 jam untuk masa untuk korang makan. So bila kita buat 16-8, ni yang paling minimum lah ataupun yang paling kalau untuk beginner 16-8 tu paling senang untuk buat. 16-8 maksudnya 16 jam puasa, 8 makan, kita telah mengurangkan intake diet kita ataupun pengambilan makanan kita. Selalu kita ambil mungkin 5 kali, 6 kali makan, dia akan jadi 2.
Okay, dan dia masa untuk makan dan puasa tu fleksibel. Bila boleh. Tengok pada korang punya kecenderungan untuk makan lah. Setengah orang dia suka makan breakfast lah. So start dari breakfast and then kita akan stop tengah hari lebih kurang pukul 2. Lepas tu selepas tu dikira puasa sampailah kira 16 jam. Okey. Ataupun setengah orang dia suka makan lunch dengan dia suka makan malam. So malam tu stop korang stop untuk ambil makan. Lepas tu waktu malam sampailah pagi esok mungkin makan tengah hari pula, dia agak lewat, adalah 16 jam. Selepas itu adalah waktu untuk korang puasa. Waktu puasa ni pula bukanlah maksudnya tak boleh makan apa. Kita still boleh minum air kosong ataupun boleh minum teh kosong ataupun kopi kosong. Bagi peminat-peminat kopi dan juga teh yang memang tak boleh tinggal, boleh, tapi haramkan gula. Okey, anda dilarang mengambil gula lah. Okey, dan setengah practitioner IF ni dia kata boleh kalau nak makan buah. Bukan buah durian lah, buah macam buah tembikai ke, buah apa nanas ke. Ambil sekadar untuk takut kita lesu, itu saja. Okey, tapi jajan-jajan tak boleh lah, macam kau nak makan biskut ke, tak boleh. Dia kena disiplin lah. Okey, boleh buat. Sebab aku boleh buat, korang pun boleh buat. Okey, selepas tu kita tambah sikit untuk mempercepatkan lagi kita punya penurunan berat badan, exercise lah. Ikut kemampuan. Kalau siapa minat basikal, siapa minat main bola, siapa yang minat futsal, main futsal. Dan pada aku di time-time sekarang, pandemik, COVID semua ni, yang paling mudah kita jogging ataupun kita berjalan lah. Nanti aku akan explain exercise macam mana kita nak buat untuk slide seterusnya lah. Dan yang paling penting adalah diet sihat yang kita makan. Diet sihat ni maksudnya bukanlah kita buang nasi, tapi diet yang kita makan real food. Kita tak makan processed food. Contohnya macam nugget, apa lagi sausage, tu McD semua tu, KFC tu kalau boleh bukan kurang kan, kalau boleh buang terus lah. Okey. Kadang kita ada yang setiap minggu dia akan kena makan makanan fast food ataupun processed food. Kalau boleh tinggal, itu sebenarnya menyebabkan kita semakin obes. Alright, so makan benda-benda yang sihat, ikan, daging ayam, tak ada masalah, telur, right, yang real, yang kita boleh makan, kita wife kita masak, itulah kita makan benda tu. Nasi tak ada masalah, makan dengan portion yang okey, janganlah banyak. Setengah orang dia ikut diet suku separuh, suku karbohidrat, suku protein dan separuh sayur. Boleh juga kalau nak try, tapi aku tak pernah ikut lah, sebab aku rasa aku jenis ikut makan. Aku makan tapi taklah, mungkin dari dulu makan 2 pinggan, sekarang mungkin sepinggan. Dan beras yang aku makan tu aku tukar kepada beras Faiza Herbaponi. Boleh dapat yang untuk diabetik. Sebab dulu aku ada diabetes, so aku dah biasa makan tu. Beras tu sangat ringan dan okey lah kalau makan lebih sikit tak apa, sebab dia punya kandungan kanji yang kurang. So carb kat situ dah dapat kurang lah. Okay, so basically inilah plan yang aku buat lah. Okay, kalau korang tengok kebanyakannya aku fokus on pemakanan, bukan exercise. Okay, sebab kalau kita buat research sebenarnya untuk menurunkan berat badan, 70% datang dari pemakanan. Dan selebihnya barulah 30% barulah datang pada exercise. Maksudnya korang boleh kurus tanpa exercise pun. Cuma badan agak ni lah, agak lembek sikit lah. Okay, kita exercise supaya badan kita lebih kuat, jantung semua tu lah. Okay, so ini adalah secara general overview untuk kita punya program lah, insyaAllah. Apa yang aku buat, aku start pada tahun lepas, bulan puasa tahun lepas, dan sampai sekarang aku still buat lah benda-benda yang sama. Okey, yang paling penting bila kita buat sebuah ni adalah disiplin dan juga kejujuran. Contohnya especially IF lah, IF make sure cukup 16 jam barulah kita makan pula. Jangan tak cukup 16 jam kita start nak makan. Dia korang akan rasa, badan akan rasa lain sikit lah. Tapi boleh sebenarnya try. Okay, try dulu. Try buat sehari dulu macam mana. Okay, yang penting disiplin dan jujur untuk supaya kita lebih dapat keputusan yang lebih efektif lah untuk kita semua, insyaAllah.
Okay, konsep aku bila tanya secara keseluruhannya, dan mungkin pandangan aku ni bukan sama dengan setengah orang, dan pandangan secara umumnya kita mungkin salah, kita berlaku misconception. Bila kita terlebih makan, usually yang kita faham tu, bila aku terlebih makan mesti aku nak exercise. Terus kadang-kadang kita lepas makan, sejam lepas makan tu kita nak jogging lah apa sebab kita dah rasa bersalah sebab makan. Sebenarnya bila kita terlebih makan, apa yang kita kena buat adalah kita berpuasa. Contohnya hari ini kita dah rasa makan banyak. Esoknya kita puasa, puasa lah sunat ataupun kita buat IF. Puasa tu aku refer pada puasa sunat ataupun puasa IF. Okay. So bila terlebih makan, ini adalah dia punya solution. Dan bila kita letih, exercise dan sebagainya, kita perlu rehat secukup, rehat dan tidur secukupnya, lebih kurang 7 ke 8 jam lah. Okey, kadang-kadang bila kita exercise, malam pun exercise, siang pun exercise, kita terlupa untuk berehat. Bila badan kita letih, okey, dia akan protes, dia takkan boleh turun dengan senang. So bagi badan kita rehat sekejap. Bila korang dah agak selesai yang agak lebih, so perlukan rehat. Mungkin sehari exercise, esoknya boleh rehat. Okey, dan memang terbukti bila aku dulu mula-mula, bila aku agak, especially masa bulan puasa, kita selepas kat puasa tu kita rasa salah rasa bersalah, kita pun makan banyak. Bila makan banyak, kita rasa bersalah, kita nak exercise. Selepas tu exercise. Sebenarnya konsep tu salah. Sepatutnya kita kena stop makan dan kita cuma minum sahaja. Alright, dan kita bila letih exercise, then rehat lah. Rehat tu boleh tidur, boleh ataupun rehat seperti biasa lah. Okay, inilah konsep aku kalau secara senang untuk faham, untuk korang ikut lah. I think ni dia tak strict sangat lah berbanding program-program yang lain lah kalau sebelum ikut. Okay, dan untuk untuk plan gaya hidup untuk kita, sebab program ni makan setahun sebab kita akan umumkan the biggest loser tu pada BGM, presiden kita mungkin November atau Disember. So kita akan go month by month lah. Kita start dengan bulan ni Februari, apa yang kita buat, aku takkan suruh orang exercise dulu. Ni bila Februari, cuba biasakan tinggalkan gula dan juga pastikan tidur yang cukup. Tak perlu lagi puasa, tak perlu lagi puasa sunat ataupun puasa IF ke, tak perlu. Yang paling penting, tinggalkan sugar. Februari tinggal lagi dalam lebih kurang 2 minggu ni, cuba tinggalkan gula dalam minuman. Sugar dalam gula dalam makanan mungkin kadang kita tak boleh nak tinggal sebab kadang kita makan kat luar kan. Tapi bila kita makan kat rumah, yes, kita boleh control, especially dalam minuman lah. Tak ada lagi lah teh tarik, kopi jantan ke, tak ada. Minum air kosong ataupun kalau nak tak kopi, minum tanpa gula. Ataupun limau ais tanpa gula. Kalau benda ni boleh tinggal, insya-Allah yang lain boleh buat. Sebab bila kita tinggalkan gula, badan kita akan lagi ringan, barulah kita senang nak puasa ke, nak exercise dan sebagainya. Okay, so Februari ni bulan ni lah kita akan buat dua benda ni. No sugar and enough sleep. Okay, bulan depan benda yang sama, no sugar enough sleep ni setiap bulan lah sampai habis lah. Jadikan lifestyle. Kita akan mungkin boleh start puasa sunat. I think bulan Rejab, Syakban tu pun dah berada di bulan tu. Okey, mungkin kita boleh buat dengan puasa Isnin Khamis lah. Okey, puasa Isnin Khamis maksudnya Isnin kita puasa, Selasa kita buat IF 16 jam 8. Alright. Rabu kita buat IF. Khamis puasa. Hari-hari yang tak ada puasa sunat kita buat IF 16/8. Alright. Dan kalau larat, aku rasa sepatutnya dah okey, sebab kalau korang boleh tinggalkan gula, sepatutnya badan dah ringan untuk exercise. Okey, boleh buat jalan sahaja, tak perlu lari. Jalan 3 km. Tak payah tengok pace lah. Pace memang akan tinggi tak macam orang yang runners tu, tak samalah. Okey. Untuk measure ni 3 km ni korang boleh guna, I think yang paling senang Strava. Dia free app yang korang boleh letak kat handphone. Lepas tu masa jalan tu peganglah handphone tu. So bila 3 km okey, boleh stop. Dan tak perlu buat setiap hari. Mungkin 3 kali seminggu pun dah okey. Okay? Sekali buat 3 km. Maksudnya seminggu lebih kurang 9 km. Alright. So jalan 3 km tu
tak perlu sekali jalan 3 km. Mungkin katakan hari Isnin kita nak buat, mungkin pagi korang buat 2 km, petang lagi 1 km, dah 3 km. Dia tak perlu buat sekaligus. Yang penting sehari tu dapat 3 km, seminggu 3 kali. Okay. Okay, and then kita teruskan April, benda yang sama. Dan waktu ni kita dah start, I think bulan 4 ni kita dah puasa Ramadan. Untuk puasa Ramadan, make sure no sugar. Ramadan paling menggoda lah because of makanan-makanan yang dijual kan. Banyak gula, kalau boleh tak payah beli kat Mazhar Ramadan, masak je. Ataupun make sure yang kurang gula lah. Pastikan tidur yang cukup. Selalunya kita waktu bulan Ramadan ni kita tidur tak cukup. Kalau kita tidur lewat sebab nak bangun sahur, lepas tu dah jadi tidur tak cukup. Waktu ni kita hanya fokus puasa Ramadan. Waktu buka puasa tu kalau boleh janganlah makan banyak sangat. Cukup. Tak ada more-more, tak ada, cuma buka puasa lepas tu sahur, itu sahaja. Pastikan air cukup lah, minum air. Jalan tetap on, jalan 3 km, tak masalah. Lepas sahur selalunya badan kita bertenaga. Selepas sahur, selepas main subuh tu terus berjalan. Aku beruntung sebab aku dalam kawasan kampus ni dia senang. Tak ada masalah anjing kejar ke apa ke, tak ada. So selalunya lepas subuh aku akan terus berjalan lah. Berjalan ni tak tunggu korang pakai kasut sukan ke, kadang-kadang pakai baju pakai plekat pun boleh, tak ada masalah. Janji kita cukupkan mileage tu 3 km. Okay, sebab bulan puasa kita mungkin sedikit bertenaga pagi, bila waktu petang kita dah tak larat. Takut kita tak terbuat yang exercise ni. So boleh buat selepas sahur. Lagipun kita sahur pun janganlah makan banyak sangat, makan ala kadar je lah untuk tenaga. Kita akan bakar lah kalori-kalori yang kita telah ambil, yang kita tak sedar kita telah ambil kan. Okay, selepas tu bulan Mei pun sama, kita still dalam bulan Ramadan. Okay, kita upkan sikit daripada 3 km, kita start jalan 5 km. Dan waktu ni kita kena buat IF 16-18 sebab waktu ni dah raya. Maksudnya kita dah tak puasa. Maksudnya kita akan half of the month kita akan puasa Ramadan. Selepas tu kita akan raya. Waktu ni kita dah kena buat IF sebab orang raya ni kalau kita balik kampung, pelbagai godaan yang kita pasal hadapi. Air manis, air cordial, apa ni, biskut air tu memang manis dah. So kena buat IF sekurang-kurangnya. Okay. And pastikan minuman yang kita minum ni tidak bergula. InsyaAllah semua boleh buat. Okay, selepas tu Jun pun sama. Dan Jun ni kita dah boleh buat. Sebenarnya Mei dah boleh buat puasa 6. Aku tak pasti lah, sebenarnya puasa 6. Puasa 6 tu boleh buat lah. Puasa sunat 6 hari. Puasa sunat 6 hari. IF untuk hari yang tak puasa kita buat IF 6-8. Lepas tu kita jalan 5 km. Alright. And of course no sugar lah. Okay, selepas tu Julai pun sama. Okay, pun sama juga. Kita akan start rutin kita masa March tadi. Benda yang sama. Cumanya kita telah naik sikit mileage untuk exercise tu 3 kali seminggu tu. Itu jalan 7 km. Jangan buat sekaligus kalau tak larat. Mungkin boleh buat pagi 4, petang 3 ke, tengah hari ke. Kalau kawasan korang tu redup, boleh je, tak ada masalah. Dan tak semestinya waktu exercise, waktu korang jalan pergi office pun boleh. Mungkin pergi surau ke, nak semayang ke, boleh je. Janji kita bergerak. Yang penting moving. Kita bergerak. Taklah kita lepak je kan bulan puasa kan. Ok, lepas tu Ogos pun sama. Ok, still lagi kita jalan 7 km. And IF kita tingkatkan daripada 6-8 ke 8-6. Maksudnya 18 jam puasa, 6 jam saja makan. Still lagi pengambilan ni lebih kurang 2 kali makan. Okay, tapi waktu berpuasa tu lebih panjang. Bila kita exercise sebenarnya, dia dapat meningkatkan metabolism. Metabolism ni maksudnya waktu kita tidur pun pembakaran kalori tu still berlaku lah. Tu yang kadang-kadang kita tengok berat badan kita sebelum tidur berapa, bila esok dia ada turun. Sebab maksudnya waktu kita tidur tu dia masih bakar. Itu terjadi kalau kita rajin exercise lah juga. Okay, dan kita dah tak ada gula-gula ni, tak ada dah. So dia akan membantulah ke arah itu. Tapi don't stress lah. Jangan paksa sangat, kalau tak larat boleh stop lah. Boleh slowkan sikit. Okay, September pun sama juga.
Okay, no sugar enough sleep ni, ini jadi macam cakap lifestyle kita. Kita jalan 7 km, still 7 km, dan kita membuat IF 86, sama macam Ogos lah. Selepas tu Oktober, kita upkan sikit kita punya ni jalan 10 km. Ini apa yang aku buat sekarang lah, jalan 10 km. Memang dulu macam tak percaya, tapi sekarang ni macam benda yang simple sebab kita dah biasa jalan 5 km, 7 km. Jadi bila aku mula-mula buat exercise ni, aku ikut steps. Target aku dulu 3000 step. Tapi sekarang ni step tak tengok sebab banyak sangat. Kita tengok kilometer. Sebab tu aku pakai Strava. So kita go to 10 km lah untuk Oktober, dan IF maintain 86 dan juga tambah puasa sunat. Alright, lepas tu November, ni dah akhir kita punya program 10 km, dan kita tingkatkan IF ni. I think boleh, ni adalah apa ni, korang boleh try lah. Maksudnya mungkin ada hari yang korang buat 86, ada yang buat 24, 21.3, 23.1. Okay, varietykan waktu IF tu supaya dia lebih dapat keputusan yang lebih best lah, lebih cepat kan. Aku tahu mungkin lebih awal lagi korang dapat tengok penurunan berat badan tu, mungkin lambat. Dia bergantung kepada korang punya badan lah. Especially mungkin ada sakit ke, mungkin kalau tak berani buat IF ni, boleh consult dengan doktor. Aku tak berani jamin lah, kena consult atau boleh tanya kawan kita yang doktor macam Korek ke ataupun apa ni Hadi ke, tanyalah okey tak. Pada aku okey. Aku pun ada penyakit dulu, aku ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Alhamdulillah kencing manis dah tinggi, cuma sekarang darah tinggi saja. Kena turunkan berat badan lagi, mungkin insya-Allah dia akan turun lah. Okey. Dan Disember adalah grand finale, kita akan umumkan pemenang Big Loser Challenge. Kita akan tengok bukan yang orang tu paling ingat, maksudnya penurunan yang paling banyak. Okey, penurunan yang paling banyak daripada Februari sampailah November ataupun Disember. Ini akan press akan umumkan, dia akan ada hadiah lah insya-Allah. Dan setiap bulanan pun kita akan tengok siapa yang hilang paling banyak, dan kita akan comparekan dengan paling yang rekod awal berat badan yang diambil. Dan aku rasa tips aku dah bagi dalam grup tu tentang cara nak ambil nak timbang berat badan bila, macam mana keadaannya, perlu tak timbang setiap hari. Alright, so aku dah explain dalam WhatsApp. So kalau ada soalan boleh tanya dalam grup tu ataupun boleh PM aku lah. Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.